Kan government punya job kan besar. Lepas tu saya kena silang job. Idea saya digunakan oleh orang lain. Tu yang kata kalau apa-apa idea jangan bagi tahu dekat siapa-siapa kan. Music industry is gamble thing tau. Kita spend 15,000, tak semestinya 15,000 tu akan get back. Aku rindukan saat pertemuan kita di desa penuh gelak dan tawa. Aku rindukan something like that. Ni eksklusif dekat podcast Porak Sini Habis Sini Amir. Apa yang jadi, semua yang jadi, cerita sini habis sini, tak payah kau ngungkit lagi. Hai, Assalamualaikum semua penonton-penonton di saluran YouTube Budi Channel dan juga pada anda yang sedang mendengar kita di Spotify. Selamat datang ke podcast versi AJL ke-38 guys. So hari itu kita dah buat podcast bersama dengan Aisyah Reno. Kali ini kita datang kepada korang semua seorang artis, anak seni yang berjuang habis-habisan dalam arena seni hiburan tanah air. Kita perhatikan dia punya naik turun, ups and down dia dalam industri ni. Amir Jahari. Alhamdulillah sihat. Dengan cerita dia baru balik daripada hantar anak sekolah, meluangkan masa walaupun jarak antara IJL 38 dengan hari ni aku rasa macam dah nak dekat lah. Satu bulan lebih dah. Betul. Jadi terima kasih banyak-banyak Amir. Rasanya dalam sebulan ni mental health, kesihatan tubuh badan dan segala benda persiapan nak kena perfect. Betul. Lagu Hasrat berjaya akhirnya melangkah ke anugerah juara lagu ke-38. Satu benda yang saya perhatikan Amir daripada dulu sampai sekarang, ini adalah satu sejarah dalam hidup Amir yang mungkin akan membuat titik tolak untuk Amir berada jauh ke depan, orang kata melintas masa yang mungkin orang tak sangka rezeki tu datang secara tiba-tiba. Betul. Amir, sejauh mana sekarang ni persiapan, kita nak tahu persiapan lah dalam sebulan lagi ni. Mungkin dah berapa peratus dah sekarang? Persiapan saya dalam 90% sebab kita ada persembahan, kita ada storyboard dia. Bukan, storyline dia lah. Daripada storyline persembahan tu nanti konsep dia, kita akan main dengan LEDs, kita akan main dengan orkestra dan sebagainya lah. Ada choir? Choir ada, tapi dia kita akan bawakan 50 orang naik dekat atas stage nantilah, insyaAllah. Ada 50 orang. Lagu ni dia tak perlu tarian apa benda kan? Betul. Orang kata kalau persembahan lagu ni cukup Amir berdiri seorang-seorang dah cukup. Tapi AJL memang lain macam. Buat pula dekat Aziata Arena, Bukit Jalil sana, memang nak kena all out lah. All out dan juga macam grand lah. Betul. AJL kan? Betul, itu betul. yang sesuatu yang kita nak tengok. Daripada Amir Jahari sendiri, macam mana dia nak membuatkan orang terpaku kan, dengan dia punya lirik lagu ni cukup mendalam, mengisahkan tentang seseorang yang mungkin akan hilang esok hari. Apa yang korang akan buat hari ni? Macam tu ke Amir? Betul. Sikit lagi kita gali lagu Hasrat ni. Aku pun suka sebab lagu ni first time aku dengar dalam filem Imagine Nur. Memang masa tu sesuai lah lagu tu masuk dekat kan. Kita dah podcast bersama dengan pengarah Amir hari tu tentang Imagine Nur. Betapa Imagine Nur tu something macam filem ni wajib ditonton oleh semua orang Malaysia yang orang kata mempunyai perhubungan dengan kekeluargaan dia kan. Betul tak Amir? Betul. Okey, cerita sedikit tentang lagu Hasrat ni, macam mana boleh tercipta? Lagu Hasrat, masa tu Nick Amir dia call, dia minta lagu sebab dia cakap ada filem eksperimen katanya, tapi bukan eksperimen pun, dia filem komersial lah. Tapi masa tu pasca 2020, so dia call saya minta lagu. Saya minta lah dia storyboard apa semua, tapi dia just bagi saya sinopsis. So hanya berdasarkan sinopsis tu kita rangka sebuah lagu yang berdasarkan imajinasi saya sendiri jugalah. Saya bagi dekat Nick Amir, and Nick Amir alhamdulillah dia suka, and dari situ terciptalah Hasrat pada tahun 2020. Kisah tentang lagu ni mungkin ada berkait rapat dengan kehidupan Amir sendiri? Ada. Lagu Hasrat ni
masa saya buat 2020 tu, dia sebenarnya saya baru dapat tahu masa 2020 tu ayah saya ada kanser. So bila kita buat lagu, dia ada dua faktor. Satu faktor emosi, dan satu lagi faktor jalan cerita yang kita nak ceritakan. So jalan cerita semua dah ada dah. So masa saya buat lagu tu dekat rumah, kita recording apa semua, bila dapat tahu mesej ayah ada kanser tu, emosi tu yang saya bawa masuk ke dalam rakaman lagu tu lah. Itu yang membuatkan lagu tu bila saya dengar pun saya sendiri rasa sebab. Bukan orang lain tapi saya sendiri yang rasa. Mungkin disebabkan oleh inilah emosi yang saya dapat tahu ayah saya ada kanser, dan pada tahun 2022 dia meninggal dunia lah. 2 tahun selepas tu. 2 tahun lepas tu. Ayah sempat dengar lagu ni? Ayah dia sempat dengar. Kita bagi dekat grup masa tu lah. 2020 rasanya dekat PKP. pandemik, PKP masa tu. Betul. So kita kena Amir dekat tu masa tu kat Kuching ke dekat sini? dekat KL. Kat KL. So saya tak dapat nak balik lah. So bila tak dapat nak balik tu, lagilah perasaan tu lagi rasa macam terkilan, barai lah. Sebab saya datang KL berhijrah dari umur 18. 2010. 2011 betul lah. Saya ingat lagi awak antara peserta AF ke-9 tahun ke-9 2011 ke 2011? Lebih kurang lah. Lebih kurang tu. Ui, lama meh. So sepanjang saya di KL daripada umur 18 sampai umur 29, saya hanya balik Sarawak setahun sekali je. Sekali je? Setahun sekali. Maksudnya bukan dari umur 18 setahun sekali balik. Setahun sekali. 19 setahun sekali. 20, Masa nak raya je. Dan saya balik Kuching sibuk selalunya. Sibuk benar dia. Takkanlah tak ada show kat Kuching? Ada, tapi kalau show saya tak jumpa pun family. Saya ada kerja kan. Habis kerja saya balik ke KL lah. Okey, faham. So saya masa yang saya spend time dengan ayah saya tu sangat-sangat sikit lah. So bila dapat tahu dia cancer, saya memang nak balik. Nak balik nak jaga dia semua kan. Tapi disebabkan PKP, saya tu rasa macam lagi sakit sebab kita tak dapat nak balik. Dah lama dekat KL. Lepas tu terperangkap pula sebab lockdown dan sebagainya lah. Adik-beradik Amir berapa orang? Kita ada 6, tapi seorang dah meninggal, so jadi 5. So semua kat sana ada kat sini ke? Semua kat sana. Semua kat sana. Saya seorang kat sini. Tapi kira alhamdulillah lah, semua ada kat sana. Macam secure tu kira ada macam tak apalah, ada orang jaga kan. Betul. Adik-adik saya pun semua alhamdulillah lah. Diorang memang stay Kuching dan jaga mak ayah saya lah. Alhamdulillah. Kalau boleh share, apa jenis kanser apa tu? Kanser paru-paru. Lepas tu dia naik ke otak. Tu yang bahaya kan. Masa diberitahu tu tahap kanser arwah ayah dah tahap keempat dah. Tahap 4 kan. Tu yang saya rasa kuat nak balik tu. Saya ada tahap keempat kan. Kemudian after PKP lah Amir balik macam mana? After PKP yang endemik tu, saya sempat beraya, tapi masa saya beraya dengan ayah tu dia dah terbaring, dia dah tak boleh nak bercakap, dah tak boleh nak buat apalah. So masa tu rasa macam dah terlambat dah masa dia. Tapi masih lagi nak bagi dia semangat kan. Cakap ke dia kalau tahun depan kalau ada duit saya nak bawa ayah pergi umrah macam tu kan. So dia menangis, dia cakap insyaAllah, dia cakap. Tu je ayat yang last saya dengar dari mulut dia. Lepas tu dapat call, selang berapa bulan dah dapat call, adik cakap ayah nazak. Tu yang saya balik. Terus balik. The spot terus balik. Lepas tu dia 2-3 hari lepas sempat tu menatap wajah dia. Sempat. Masa dia hembus nafas terakhir pun saya ada kat sebelah dia. Kalau ditanya pengorbanan seorang ayah lah kan sepanjang hidup Amir, mungkin ada cerita-cerita kisah-kisah yang Amir nak sampaikan kepada penonton tentang pengorbanan seorang ayah ni yang selama ini sanggup berkorban tentang Amir untuk orang kata membesarkan Amir. Ada cerita tak? Cerita-cerita yang boleh dikongsikan? Kenangan manis lah. Kenangan manis dengan ayah sebenarnya seorang polis. Dan dia sangat-sangat tegas dengan kita orang adik-beradik sebab kita orang semua adik-beradik lelaki. So dia ada banyak lah dia bagi kita cakap bila dekat meja makan kan, dia selalu cakap macam
kita ni kena ada prinsip, kita kena ada jati diri, kita kena ada identiti tersendiri. Dari kecil dengar benda tu, masa kecil tak faham pun. Tapi bila dah besar kan, bila teringat balik pesan ayah apa semua kan, semua yang dia cakap tu adalah untuk kita jaga diri kita sendirilah sebenarnya. Dan banyak kenangan-kenangan indah dengan ayah masa kecil yang sekarang ni memang kita takkan dapat putar balik masa lah. Contoh, ada sekali tu ayah ada EX5 motosikal kan. So saya masa tu kecil lagi, umur 6 tahun lah saya. So saya duduk depan dekat bakul tu. Lepas tu dia suruh saya pegang handle lah. Saya pegang handle motosikal terus macam naik macam tu lah. Dia oli je tu kan. Kalau nasib baik tak accident lah. Dia oli, lepas tu dia tahan. Nasib baik dia tahan. Tapi masa tu memang berdebar lah masa kecil kan. Itu kenangan paling indah lah. Sebab lepas tu kita orang semua gelak kat atas motosikal. Amir, adik-beradik ada bakat nyanyi ataupun Amir seorang? Abang saya boleh nyanyi sebenarnya. Adik saya pun ada band, nama dia Sang Rawi, tapi dia dah kena buang. So sebenarnya masing-masing memang minat dalam nyanyian. Sebabkan mak saya minat Sharifah ini, selalu tanding karaoke. Patutlah. Lepas tu ayah saya juga minat P.Ramlee. Selalulah masuk tandingan dengan mak saya. Diorang suka enjoy the moment, the life tu lah. Karaoke, buat apa yang diorang suka. Kita nak cerita lagi tentang lagu Hasrat ni, sebuah masterpiece daripada Amir yang mempunyai aura dan juga vibe dia yang tersendiri lah. Message yang ingin disampaikan, dia punya lagu deep yang mungkin membuatkan ramai yang mengalir air mata sebab melo dia kan. So mungkin Amir nak share tentang lagu ni. Lagu ni sendiri, bedah lagu sikit. Bedah lagu sikit lah. Okay, masa saya first buat lagu Hasrat tu, saya duk fikir sebab Nick Amir saya kenal, dia akan bagi kebebasan dekat saya untuk buat apa je yang saya suka kan. So dari sudut lirik saya rasa tak ada masalah, sebab berdasarkan sinopsis tu saya boleh craft. Tapi berdasarkan melodi, berdasarkan arrangement dan sebagainya, jadi saya panggil lah seorang music producer ni, nama dia Fai. Saya bekerjasama dengan dia buat arrangement dan dia produce. Jadi saya cakap dekat Fai, saya nak bunyi lagu Hasrat ni, dia seakan-akan Disney, tapi taklah Disney sangat. Disney? Disney, tapi tak adalah Disney sangat. Okay. So dia macam sikit je. More to dramatic lah. Dramatic dan moment punya sound. Itu kalau dari sudut arrangement. Lepas tu saya banyak inspired by Studio Ghibli punya lagu-lagu lah. Kita ada lagu filem Totoro, kita ada filem. So itu rujukan Amir? Rujukan untuk music arrangement. Okay. Jadi bila datang kepada melodi kan, saya fikirlah macam saya okey je nak buat lagu yang tinggi, yang ballad apa semua tu tau. Tapi bila fikir balik, benda tu sebenarnya bila kita berteriak kan. Teriaklah ada lagu ada dalam ni Yes. Okay. So bila kita berteriak kan selalunya kita akan keluarkan tenaga kita sepenuhnya kan. Tapi saya fikir balik, teriak yang paling sakit sebenarnya adalah mereka yang nak berteriak tapi tak boleh. Aku pula goosebump. Aku tak faham teriak ni, kalau bahasa Kelantan teriak ni menangis. Betul. So apa yang Amir cuba sampaikan adalah teriakan, kau melaunglah sepuas hati untuk meluahkan apa yang terpendam dalam. Betul. Tapi bagi Amir cakap tadi, sebenarnya teriakan yang paling bagus adalah bukan teriakan yang paling bagus. Teriakan yang paling sakit. Teriakan yang paling sakit adalah teriak yang kita tak boleh nak teriak pun, tapi kita nak teriak. Dia terpendam. Dia pendam lah maksudnya. So bila kita pendam, takkan kita nak pergi high note masa dekat melody kan. So saya fikir, apa kata kita main dekat low note je. Teriaklah, dia macam merintih, tapi dalam masa yang sama sebenarnya merintih tu penuh dengan kesakitan. Itulah simbolik kepada teriaklah tu dia rendah, dia bukan tinggi. So ada orang cakap lagu Amir ni mengantuk lah, sebab dia melo kan. Tapi untuk saya percaya, untuk orang yang pernah mengalami kesakitan, pernah mengalami kedukaan dan sebagainya, bila dia dengar part teriak tu je, mesti dia akan rasa benda tu sebenarnya itu lagi sakit daripada berteriak dalam high notes sebenarnya lah. Betul.
Ini lagu ni Amir seorang ataupun ada kolaborasi dengan mana-mana lyricist lain? Tak ada. Saya memang Semua? 100%. 100%. Music pun sama. Music dengan producer Fai. Dan boleh percaya juri AJL memberi markah yang mungkin memberi semasa SFMM tu maksudnya ada something yang lagu ni boleh carry yang outstanding daripada lagu-lagu lain. Walaupun bab kata Amir tadi Saya terkejut lagu-lagu sebenarnya. yang macam Amir sendiri pun terkejut kan? Asal masuk final kan. Okay. Sebab lagu ni bukan lagu pertandingan. Sebab kalau kita tengok lagu pertandingan kan, semua high note semua. Semua high notes. Kalau tak high notes pun dia akan ada rap, Yeah. dia akan ada yang dance, Yeah. apa semua kan. So dia first time jugalah dalam sejarah AJL sebenarnya lagu yang mellow, yang tak teriak, yang tak naik tinggi pun tapi masuk. Saya sendiri pun surprise sebab saya tahu game industri macam mana kan, dan juri pilih yang macam mana. So maksudnya AJL tahun lepas kita ada SOG kan. Dan tahun tu ganas tu. itu ganas kan. Itu pun rare juga. So maksudnya juri dah mula open to new ideas. Dan diorang mencari satu kelainan lah. Dan mungkin kita tak tahulah apa dalam fikiran juri. Tapi saya rasa it's about time untuk rakyat Malaysia pun cuba buka minda juga untuk mendengar benda-benda baru. Yang itu yang sebenarnya yang diharapkan oleh juri jugalah sebenarnya. 50 orang berada dekat dalam pentas. Amir bawa sekali dengan pemuzik semua. Sekali bermuzik. 50 orang guys. Aku tak tahulah macam mana 50 orang kan. Besar tak besar. Tapi Amir tak boleh nak highlight apa tu, nak dedahkan semua. Betul. Jadi korang kena tengok 3 match ni. Dan aku jangkakan lagu Hasrat ni dia tak boleh nak bawa orang bersukaria. Dia akan membawa penonton ke alam lain, alam berduka cita, di mana kita semua tak semua dalam hidup kita, tak semua orang dalam hidup dia akan senang, akan bermewah-mewahan, akan ada masa ketika kita akan jatuh. Betul. Akan ada kehilangan dalam hidup kita. Tapi yang special kedukaan ni, tu, yang special ni nanti masa AJL, mula-mula tu kita akan rasa kesakitan tu sekejap, lagu Hasrat. Tapi di belakang saya nak bawakan betul-betul hasrat. Hasrat orang, iaitu harapan. Maksudnya akan ubah arrangement. Arrangement kita dah ubah. Yes. AJ Koko yang ubah kan. AJ. So yang depan tu saya maintain yang biasa. Faham. yang sakit tu. Tapi bila dekat belakang tu saya cakap dengan AJ, untuk AJL G, I need some hope. Sebab kita nak bagi orang yang dengar tu merasakan yang adanya cahaya harapan dekat kehidupan kita sendiri pun sebenarnya. Jangan berhenti berharap. Betul. Kan? Maksudnya lagu ni akan dinamika dia, dinamik. Kalau kita nampak daripada awal sampai habis, melo dia sampai jalan sampai habis lah kan. So untuk AJL, Amir Jahari akan buat something guys, something yang mungkin korang akan terkejut nanti. Mungkin kita pun tak tahu lagi apa yang dia akan buat, tapi dia dah cakap penghujung ni korang akan dengar sendiri, akan hayati sendiri. Lagu ni ada dinamika sendiri, ada climax sendiri, betul Amir? Betul, insyaAllah. Climax tu yang penting. Nanti orang cakap macam sedih sampai habis. Dia dah ujung-ujung ni kena ada cahaya, harapan yang menyinar dalam hidup kan. So kita tak nak dalam hidup kita ni macam kita tak boleh buat, kita tak boleh berjaya macam orang lain. Kita pun ada harapan yang menanti. So usahakanlah sedaya mana sekalipun kita akan menemui harapan tu kan. InsyaAllah. Amin. Amin. Kita bercakap lagi tentang AJL. AJL sebuah nama, sebuah pertandingan yang besar bagi kita kan. Jodoh pertemuan Amir dengan AJL, mungkin boleh cerita sedikit. Adakah ini kali pertama nak masuk? Okey, jodoh. Ini kali kedua lah. Kali kedua. Okey, tahu yang pertama tu macam mana dapat jodoh? Yang pertama tu lagu Tanpamu tu. Saya pun tak tahu, dia magic juga sebenarnya. Sebab saya ingat lagi zaman tu orang semua buat lagu leleh banyak. Tahun berapa? 2013 rasanya. 2013. So banyak orang yang dekat radio, dekat TV masa tu pun naik lagu-lagu yang tangkap leleh, yang ballad banyak kan. So kurangnya lagu-lagu yang happy. So saya keluarlah lagu happy satu. Lama juga tu kita promo lagu Tanpamu dalam 15 bulan tempoh promotion.
Tapi after 15 bulan tu tiba-tiba masuk semi-final, tiba-tiba masuk final. Itu memang terkejut. Dan masa persembahan AJL lagu Tanpamu 2013 tu pun, AJL 27 sorry. Masa AJL 27 tu pun kita just buat nak bagi orang happy je. Kita tak ada plan nak menang ke apa ke. Dan kita memang tak ada nombor pada tahun tu. Tapi we are happy and kita tak menyesal lah apa pun keputusan yang kita buat masa tu. So ada kematangan dekat situ. Amir dah tahu dah apa yang nak buat dekat pentas. Ini kali kedua, pengalaman kali kedua. Yes. Harapnya penonton-penonton orang kata berbaloi datang Axiata Arena nak tengok semata-mata nak tengok secara live. Dia lain. Dia punya vibe lain dengan korang tengok dekat TV. Bila dekat Axiata Arena tu, dia punya sound, dia punya sokongan penonton, sorakan dan segala macam persembahan-persembahan. Tahun ni kita punya tema apa? Mungkin dia orang ada tema sendiri. Tema untuk AJL tahun ni is multiverse. Okay, fahaman Amir tentang multiverse tu apa? Fahaman saya kita macam movie pula aku. Movie ni apa nama dia? Doctor Strange. Doctor Strange kan. So betul lah so, tu dia multiverse. Berada dekat dunia-dunia yang berbeza. Lepas tu dia combine lah. Satu multiverse tu maksudnya dia adalah daripada dunia ni. Okay, nanti akan ditengok setiap lagu akan ada berada di alam tertentu. Macam tu ke? Lebih kurang macam tu lah. So, tapi dia sebenarnya lebih kepada design untuk promotion sebenarnya. Betul. Cuma persembahan kita tak sure. Pentas ke apa. Okay, satu perkataan untuk Amir punya persembahan nanti. Yang mungkin boleh bagi hint sikit untuk penonton bayangkan. Menangis yang gembira. Tiga tu tapi menangis lah. Menangis dalam gembira Menangis dalam gembira. Jodoh ni kali kedua berada dekat AJL untuk Hasrat. Mungkin apa yang Amir harapkan, macam something yang mungkin penonton bawa pulang nanti bila dah dengar lagu Hasrat berkumandang dekat AJL. Saya harap mereka yang mendengar masa AJL nanti, tak kisahlah di rumah atau dekat Axiata, balik tu korang dapat bawa satu benda yang yang dapat memberi semangat ataupun dapat menjadi satu orang panggil cahaya untuk korang terus melalui kehidupan. Sebab kita tahu semua orang ada masalah masing-masing, mengalami kedukaan masing-masing, lagi-lagi lepas PKP dan sebagainya. Dan saya harap ini menjadi satu semangat lah, InsyaAllah, untuk mereka. Pakaian pula macam mana? Pakaian kat tim. Oh, kat tim. Dia serah kat dia. Dia excited dengan konsep yang kita bagi, Alhamdulillah. Tapi kita akan main colour brown cream macam tu lah kat atas stage. Takkanlah hitam, nanti tenggelam. Itulah. Kan biasa kan asyik hitam je. Betul. Tak sabar nak tengok. Mungkin ada prop-prop yang Amir akan bawa ke nanti. Prop kan kita pernah. Prop dia 50 orang ya. 50 orang tu. 50 orang ramai meh. 25 kiri kanan. Hebat. So persaingan pula macam mana ni? Bab yang macam cringe sikit lah bila semua finalis aku akan tanya dari segi persaingan lah. Kita nampak dekat situ Aina Abdul, Aisyah Retno, semua dah media-media sekarang dah syok kita nak buat ramalan kan siapa yang akan tapi bagi Amir sendiri bila melihat finalis-finalis lain, siapa yang mungkin Amir, bukan Amir gerun ni, Amir macam kagum dengan dia lah, kebolehan dia. Siapa Amir? Basically kita kenal lah Aina Abdul. Suara dia punya control tu sangat-sangat hebat. Aisyah Retno dalam tarian dia pun lagu dah lah best. Lepas tu dia menari. Lepas tu dalam tarian dia pun suara dia tak semput. Itu memang saya respect jugalah. Lepas tu saya tengok persembahan kat Zain Azin dengan Hasif. Yes. Hasif tu pun punya suara pun dia macam sangat kontra dengan Kak Zainal sebenarnya tau. Tapi dalam kontra tu dia bagi colour. So selalunya orang kan cari penyanyi yang blend kan. Tapi ni kontra, tapi dalam kontra tu dia blend. Saya tak faham sebenarnya, tapi sedap. Tu yang nak tengok jugalah masa AJL nanti. And last sekali is lagu Faizal Tahir yang dibawakan oleh siapa nama dia? Nakyu. Nakyu. Nakyu tu kita dah tengok santai sebab pernah Nakyu buat persembahan dekat GV. Kan? Lagu tu. Dengan ceritanya GV ke?
GV ke mana dia pernah buat lagu santai tu. Okay. Oh. So yang tu pun best juga sebab kita kenal karakter Bang Faizal Tahir kalau dia bawa lagu tu. Tapi Nakyu dia ada karakter yang lain. Betul. So kita nak tengok benda tu lah. Dan saya tengok dekat semi-final itu pun best. So I'm looking forward for their performance jugalah. InsyaAllah. Amir 90% dah ready kan. So tinggal 10% lagi. 90% tu dibawa untuk orang kata rehearsal di mana korang akan berkampung dekat Axiata Arena 3 hari mungkin 4 hari sebelum 3 Mac tu kan. So tu nak jaga betul-betul kesihatan dah. Betul. Orang kata kita kadang-kadang tak sangka apa yang berlaku kan. Kadang-kadang benda ni yang paling ditakutkan oleh finalis. Betul. Okey, misal katalah Amir. Amir menang yang nombor 1 tu. Doa ni tau. Amin. Okey. Mungkin tak sangka tau. Kadang-kadang kan. Dia kat dulu lagu yang macam Amir yang punya lagu Yuna ke? Lagu yang melo-melo juga pernah kau menang. Lagu ni apa nama dia? Ana Rafali. Kan? Kita macam tak sangka tau. Kita macam Aina Abdul semua kata macam I shot no. Tengok kadang-kadang AJL ni dia penuh surprise Korang jangan percaya dengan ramalan-ramalan media sangat. Cuma yang pastinya segalanya di tangan juri. Kalau menang kan nak buat apa dengan duit tu, dan mungkin Amir mungkin ada something yang nak share lah tentang kalau hadiah tu dapat kat Amir. Kalau saya menang ke saya tak menang ke, sebenarnya saya akan tetap berkarya sebab saya dalam perjalanan album baru pun, album ketiga. 13 lagu. Bila nak lancar? Ujung tahun insyaAllah. Semua lagu baru? Termasuk Hasrat dalam tu. Dan lepas AJL pun memang kita ada plan nak buat single baru, nak release lepas AJL. So tapi let's say kalau menang, kita ada fun lebih lah. Sebab kita buat independent. Berapa hadiah dia? 100,000 Allah Alam. Tak tahu. Pula tak tahu. Apa sangat tak pergi PC. So saya bergerak independent. So being independent memang perlukan fund yang besar lah. Betul ya. Fund yang banyak. Sebab kalau label dia orang yang pump kan. Bila independent ni kalau menang, itulah fund yang kita akan gunakan lah untuk buat tour ke apa semua ke. Tapi kalau tak menang pun tak apa, kita mesti jalan juga. Macam tu. Amir pernah masuk label tak? Pernah masuk label? Pernah. Kasih Gegar Entertainment. Kasih Gegar. Aizat. Betul. First album so saya. After keluar daripada PF. Betul. Terus disambau oleh Aizat. Yes, betul. And then lepas tu tak ada. So kita contract dengan Kasih Gegar first album sahaja. Okay. JV lah 50-50. Okay. So lepas tu memang 100% independent lah. Kenapa Amir tak nak label, tak nak diurus oleh label? Betul-betul? Yes, betul. Kenapa? Mungkin ada pendirian sendiri? Sebab bila masuk dalam music industry kan, bila kita cerita pasal royalties, PPM, RPM, MSCP, distribution, publishing, terlalu ramai label-label yang confusekan artis. Dan dia orang tak jelaskan kontrak. So akhirnya artis terperangkap. Dan artis pula tak belajar dan dia tak jelas. So kebanyakan artis terperangkap dekat situ lah dengan label ni. So macam saya tak adalah kena perangkap oleh orang siapa-siapa. Kasih Gegar layan saya baik. Luncai Mas pun saya pernah sign contract dengan diorang as writers. Diorang pun treat saya baik. Tapi bila saya dengar cerita luar ni, cerita-cerita artis yang kenalan-kenalan saya kan, scary, sangat scary. Sampai diorang rompak, sampai diorang dia rompak dalam keadaan senyap tau. Ini yang hari tu sudi mencelah. Hari tu podcast dengan Abang Maman Teacher's Pet. Maman. Dia kata ada kartel. Yes, kartel. Kartel ni apa bang? Kartel dalam industri muzik ni. Yes. Sebab buat pasal hari tu kau punya views, pendengaran, penstreaman dekat Spotify juta-juta pun berapa sen sangat kau dapat, dia kata. Betul. So dia kata ada macam orang belakang ni macam itu tak masuk lagi macam mana lagu kita nak masuk putarkan dekat radio meh. Betul. Itu kot. Ini membuatkan aku macam trigger sikit ni. Okey meh. Mungkin Amir dah macam terkesan dengan cerita bukan orang. Hasutan macam benda-benda cerita-cerita yang tak elok bila kita masuk dalam label. Bukan cerita yang tak elok tau. Dia ada fakta dan dia ada proof.
So kita nampak sendiri, okay, ni kontrak dia. Okay. Dia cakap benda ni, tapi bila dia cakap bila dia execute benda tu lain. Dan dia ambil hak orang tu depan orang tu, tapi orang tu sebab dia tak tahu. So dia terus macam tak boleh nak buat apa. And dalam kontrak dia macam kena tipu lah. So benda tu ada proof tau. Memang banyak artis yang kena tipu macam tu. So in the way for me, label-label besar ke label-label kecil ke, bagi jelas kontrak tu dekat artis. Sebab artis pun sebenarnya dia, yelah, bila label ni dia tahulah dia dapat all this kesenangan lah kan, menyenangkan hidup dia sepatutnya. Tapi ada hak dia yang diambil dalam senyap itu menjadi satu norma biasa dah sekarang. Jadi dia rasa tak bersalah dia ambil, diklaim. Normalisasi kan. Artis pun kan, bukannya tengok nak baca betul-betul sebelum sign tu, baca betul-betul kan. Tapi dia orang tak faham bahasa tak boleh juga sebenarnya. Bukan bahasa Inggeris tau. Aku tak faham. Bahasa kontrak ni walaupun dia bahasa Melayu, tapi hanya lawyer je yang faham. Even artis pun tak faham. Cuba alihkan bahasa dengan AI. Kasih faham sikit kan. Bahasa Melayu tak faham. Tapi ramai kalau kita tengok artis-artis yang establish, yang terkenal, masih lagi menggunakan label. Mungkin bagi mereka ada kesenangan dia lah kan, ada pro and cons. Tapi mungkin dari segi pembayaran terutamanya, kan May, bila kau janji macam ni, lain pula janji kontrak. Dari segi kontrak, betul. Selalunya kontrak lah. Tapi kebanyakan artis yang okey dengan label, selalunya sebab label tu jujur dengan dia orang. Sebab dia tak boleh main sangat dengan dia orang ni, sebab dia orang famous. Kalau dia orang buat hal dengan orang yang famous ni, dia orang yang kena. So bila dengan orang yang famous, contoh macam Masdo, macam siapa lagi, Datuk Siti ke apa ke, kalau dia orang buat hal dengan orang-orang macam ni, dia orang yang kena. So yang kena ni selalunya artis-artis yang tak hit sangat. Tapi dia ada budak-budak baru. Betul, budak-budak baru ataupun orang lama yang tak naik sangat. Orang ni yang kena selalunya. Terdetik yang masa hari tu kan, masa AJL ada beberapa lagu tak nak bertanding, macam lagu Budi tu kan. Amir tahu kisah tu kan. Tak. So maksudnya apa yang aku faham dari segi royalties ataupun pembayaran. Dia macam ni. Once lagu Amir kan masuk AJL, kan benda tu akan ada dekat YouTube. Betul. Akan ada dekat siaran TV apa semua. Betul. So dari segi pembayaran, maksudnya TV3 kena bayar dekat label some amount lah. Betul. Synchronization. Untuk masuk maksudnya selepas bayar tu semua, maksudnya dah ada copyright lah. Maksudnya kalau siar dekat YouTube kan, biasanya kalau kita macam Budi lah, letak lagu Amir kan, lagu Hasrat dekat YouTube vlog ke apa kan, lagu tu akan YouTube akan detect ini adalah copyright daripada from Amir punya syarikat dan company kan. Betul tak? So bila TV3 mungkin benda ni akan membuatkan macam beberapa orang komposer mungkin tak nak lah, sebab dah ada benda yang berlaku sebelum ni lah. So that's why lagu Budi macam tak nak masuk. Ada 2-3 lagi yang berjaya masuk tapi tak ada diri. Tapi mungkin Amir faham lah bila lagu Amir masuk. So TV3 akan bayar Amir certain amount. Betul tak? Betul. It depends on artis tu jugalah, ataupun company tu juga. Kalau company tu nampak benda tu as a marketing tools, promotion, dia orang tak kisah pun. Tapi selalunya disebabkan artis tu sendiri banyak duit, company tu banyak duit. Aku dah banyak duit tu. So diorang tak nak benda tu. Diorang ada cara promotion diorang sendiri. So itu yang jadi masalah lah. AJL kot. AJL ni rasanya siapa yang tak tengok AJL ni? Betul. Sekali kau masuk AJL, satu Malaysia bahkan react orang-orang luar kan akan react video-video kita orang Indonesia. Betul. Dia macam ibarat macam pertandingan Songs of the Year lah. Betul. Kan, untuk sebuah negara, bukan orang Malaysia lagi. Tapi mungkin bila dah Amir rasa macam lagu Hasrat, bila lagu ni dibawa dekat AJL, semua kenal, ini Amir Jahari, orang akan kenal balik. Kan? Betul. Itu satu promosi. Bak kata Amir tadi, satu marketing sebenarnya. Tapi diorang dah tak jadikan dia promosi, sebab sekarang ni orang tak tengok TV dah.
Itu jugalah. Tapi Orang pergi bagus. YouTube. Pergi YouTube. Tapi bagus juga sebab sekarang ni kan diorang buka untuk tiket AJL. Dah sold out dah pun. Tiket tu kan. So in a way it's a good steps juga untuk TV3 bila dia start buat ada tiket dia tau. So kita tahu macam Jom Heboh semua tak ada tiket. Orang boleh tengok for free kan. So bila diorang start buat satu anugerah yang paling berprestige dan diorang buat ticketing. Dan ticketing dia pun bukan murah. Mahal. And Mahal. benda tu rasanya mahal dalam sejarah tahun ni. tapi dia bagus tau. Dia bagus sebab benda tu mendidik masyarakat yang bahawasanya you want quality, this is the price. Yes. Sebab Jangan orang asyik harapkan konsert free je. betul. So kita nak mendidik orang supaya appreciate sebenarnya. Tapi pertandingan paling berprestige haruslah mahal kan. Tapi dekat luar sana ada banyak event, gigs apa semua yang bertiket yang tak ada orang pergi, yang tak nak bayar apa semua. Tapi bila kita buat show free, melambat orang datang. So benda tu adalah satu untuk komposer ataupun artis tu sendiri, dia adalah satu ketidakadilan lah untuk dia sebenarnya. Sebab dia penat habis beratus ribu untuk album, habis ni untuk ni, tapi apresiasi orang terhadap persembahan tu dia orang tak nak bayar. Benda macam tu lah. Orang menghargai lah kan. Susah payah orang buat lagu, buat persembahan kan. Quality, it's all about quality guys. Aku tak pasti lagi persembahannya macam mana, ada air ke. Biar orang kata aku bayar tiket mahal ni je yang kau persembahkan. Jangan tengok sebelum ni ada bawa air kan. Ingat lagi pasal Tahir dulu bawa air. Ni lah guna elemen water. Betul. Macam masuk dalam aquarium tu kan. Ingat lah Amir. Ni Hello Saini dengan Dayana Faizah guna hujan, payung. So, yang baru-baru Naim Daniel terbalik. Yang tu kan. Yang terbalik. Yang tu bunuh diri Aku macam dia orang ni sanggup buat apa saja untuk buat bagi kepuasan untuk penonton. AJL lah katakan. Bila ada kesan tak bila lagu Hasrat ni keluar jadi finalis AJL? Mungkin ada selepas tu semua radio pasang lagu Hasrat. Sebenarnya lagu Hasrat ni sangat-sangat bagi saya lah magic. So dia sangat membantu saya sebenarnya dari sudut saya nak start balik berkarya. Sebab asal dia saya dah berhenti dah pun sebenarnya. 2019. Ya, baca tadi. Aku baru baca. Amir sebenarnya pernah buat statement nak berhenti daripada industri muzik. Betul. Tahun 2019. Masa tu titik tolak dia ni Amir lah yang bagi. Yes. Suruh buat lagu. Betul. Okey. Sekejap lagi kita cerita pasal tu. Okey, teruskan. Okey. So, kita cerita benda tu lah. Okey. So, pada tahun 2019 tu saya sebenarnya mencari pertolongan. I need help untuk mental illness saya lah. Saya pergi jumpa secretary apa semua, and then saya decide macam stop lah music. Malas nak buat music lagi dah. Maybe kerja. Nak kerja apa? Masa tu saya tengah belajar video production. Saya tengah belajar kerja kayu, buat perabot kecil-kecil semua. Duduk sini lagi Duduk KL lagi. KL. Saya belajar juga macam mana nak ajar orang untuk boleh buat lagu sendiri. So itu yang plan saya lah, nak buat benda tu. So music saya tinggalkan. So saya nak repair balik, bukan repair lah, macam healing balik lah diri kan. So tahu-tahu 2019 makin kita nak lari dari benda tu, makin dia akan kejar kita balik kan. 2020 Nik Amir panggil. Lepas tu 2021 ada lagi tawaran yang lain. 2022 padahal kita nak berhenti ni. Tapi memang ada lagi penggoda-penggoda datang menggoda. Mungkin itu jalan saya. Mungkin Tuhan dah tetapkan. Maybe itu Allah yang tetapkan yang kau tak boleh lari dari sini. Ini jalan kau kena teruskan. Betul. So jadi daripada rasa macam nak berhenti tu kan, benda yang trigger saya untuk kembali balik adalah bukan Imagino pun. Benda yang trigger saya untuk kembali balik dalam music industry di saat saya meletakkan arwah ayah saya ke liang lahat. Masa tu saya turunkan 2022. Baru saya decide, ni firm. Saya nak come back. I want to do this again. Apa yang bermain Amir? Apa yang bermain ketika tu masa letak dalam jenazah? Apa yang bermain? So masa tu saya macam biasalah kita letak, saya pegang kepala dia. Dan kita turun, adik-adik saya pun ada kat belakang. Kita turunkan dia dalam liang lahat. Saya buka sikit muka dia. Lepas tu saya letak tanah dekat hidung dia. Saya baca doa sikit semua. So saya letakkan dia. Masa saya letak tu,
saya nampak yang banyak legacy ayah dah bagi dekat kita adik-beradik dan juga kawan-kawan dia dan juga family kita tau. Banyak family kita yang dia tolong apa semua. Cousin-cousin apa semua. Jadi saya terfikirlah, kalaulah saya masuk dalam liang lahat satu hari nanti, apakah saya punya legacy kepada anak-anak dan juga orang-orang yang kenal saya. So dekat situ saya rasa macam okay, saya master music, buat balik je lah music kan. Dan dengan nama Jahari tu, saya nak kembalikan Amir Jahari dalam music industry. Sebab masa tu sebelum Amir Jahari saya kembalikan, saya ada satu nama, Hamba Music. Hamba Music Hamba Music tu kan. Oh ya, baru perasan. Itu tahun berapa yang Amir tukar IG tu? Tu 2020. Okay, masa nak tukar tu, masa tu lah Amir decide nak berhenti. Betul. Sebelum Music. tu. Sebelum tu lagi. Sebelum tu lagi berhenti Amir Jahari. Bila Amir kata okay, this is jalan yang aku kena buat, barulah tukar Hamba Music. Betul. Tak, saya berhenti muzik. Okay, berhenti. Decide nak berhenti dari industri. Okay. Lepas tu selang setahun saya rasa nak buat music for fun. Dia bukan music for like masyarakat lagi untuk dah. Masyarakat. Bukan. Untuk for fun maksudnya bas ke? Bukan untuk diri sendiri je. Okay. Saya nak ada macam simpanan untuk saya sendiri. So saya buatlah Hamba. Okay, buat untuk diri sendiri, tak nak keluar untuk orang dengar. Tapi itulah dia, bila kita release kan, ada jugalah radio panggil, TV panggil. So kena jugalah pergi. Tapi niat yang sebenar dia, asal dia adalah memang untuk saya sendiri je sebenarnya, Hamba tu. Faham. Sebab lagu-lagu, kalau dengar EP saya, Hamba punya EP, semua lagu-lagu tu berkisarkan tentang nasihat untuk diri sendiri sebenarnya. So dah ada 5 lagu Hamba EP. Kemudian barulah saya decide tadi tu, saya letakkan ayah saya dekat liang lahat. Okay, kembalilah Amir Jahari kerana nak meninggalkan legacy Jahari tu. Nama Jahari tu kat situ. Ni petikan yang aku copy paste daripada berita ni. Amir cakap dekat IG ni, aku fikir tentang anak aku 3 orang. Apa akan jadi nanti dengan keadaan yang tidak stabil, pendapatan daripada muzik yang tidak stabil, dengan tidak ada insurans, dengan tidak ada simpanan, dengan hidup memang cukup-cukup saja. Aku dah tak nak gamble untuk industri ini dan untuk anak-anak aku yang sedang membesar dan juga isteri aku juga. Sekarang ini alhamdulillah semua sihat, tapi kalau apa-apa jadi pada salah seorang, aku tak tahu nak buat apa. Dengan tidak ada insurans, dengan hutang keliling pinggang, aku rasa aku dah tak sanggup. Oh, ini saat momen di mana Amir buat keputusan untuk decide dah berhenti itulah. Salah satu sebab apa yang dia, triggernya sebenarnya? salah satu sebab dia juga masa tu saya hutang sewa rumah 15 bulan. Tak payah. Padahal belum PKP lagi. Ui, kalau masuk PKP macam mana ni? Itulah. Oh, sebelum tu maksudnya 2019. Masa tu tak ada show langsung ni. Tak ada. Saya Jolie berhenti jaga saya. Saya hentikan dia sebenarnya. Sebab saya ada masalah mental illness tu kan. So saya sampai berhentikan dia tau. Jadi manager saya 2017 kan dengan Jolie. 17 18 lah, hujung 2017 18. So 18 sampai 19 tu memang tak ada show. Memang saya memang kering kontang. Lagi dengan saya punya mental illness, lagi dengan macam-macam lah benda yang berlaku dekat fasa tu kan. And then tu ya, saya jadi apa orang cakap, runsing sebab anxiety tu sebab anak 3 orang dah membesar. Okay. 2 orang sekolah pun saya tak dapat nak bayar. Lepas tu sewa rumah, makan pun sampai ada hari makan nasi dengan kicap je, ada hari kentang saja, benda macam tu lah. Berbulan-bulan macam tu. Dan saya pula masa tu dalam keadaan yang sangat susah nak bekerja sebab dengan mental illness saya. Dia membuatkan saya rasa tak nak kerja langsung. Stuck. Dia jadi stuck. Mental block dan juga stuck. Tapi lepas tu itu yang I need help tu lah. Saya call Miasa, saya call siapa lagi. Banyaklah orang saya call. And then ada jumpa seorang sekretari ni, kawan saya sendiri juga. Dia yang offer diri jugalah sebenarnya. Bila consult dengan dia dan sebagainya, barulah masa tu barulah dia mula datang balik.
rezeki pun alhamdulillah mau masuk balik apa semua. Masa itulah tiba-tiba pula dapat tahu ayah kanser. Satu hal lagi. Dia bertubi-tubi. Macam mana Amir menghadapi fasa pandemik tu? Maksudnya PKP. Yang tu best. Yang tu best. Sebab bagi orang pandemik tu adalah satu kedukaan dan juga kesakitan kan. Yalah, kita tak boleh keluar. Betul. Tapi bagi Amir itu adalah satu nikmat. Sebab masa PKP, sebab kita tak boleh keluar, itulah momen saya dapat betul-betul tengok diri saya sendiri, betul-betul fokus dekat diri sendiri. Dan alhamdulillah masa PKP tu jugalah tiba-tiba duit masuk sebab ilham Allah bagi untuk buat first online showcase. Buat online je? Online showcase dekat Facebook page. Masa tu saya letak tiket RM5 je satu isi rumah. Kita collect satu show tu dalam 3,000, second show dalam 4,500. Yalah, 3,000 kali 5 berapa? So alhamdulillah masa tu kita dah mula stable balik lah. Tapi itu pun lepas saya announce ya. So dalam kita berduka, dalam kita mengalami masalah tu, dalam tu jugalah dia membantu kita jugalah sebenarnya. So apa-apa pun kena balik minta kat dia juga. Tapi bertubi-tubi lah, senang cerita dari 2017, 18, 19 tu memang bertubi-tubi kena. Tapi bila masuk PKP tu jadi satu anugerah, satu nikmat untuk saya dengan family lah. Macam tu lah. Amir, kalau ditanya kan untuk pengajaran jugalah untuk zaman orang-orang muda, budak-budak muda sekarang ni yang orang kata yalah dengan ekonomi yang tak stabil nanti, mungkin Amir nak cerita pada dia orang betapa zaman muda ni sebenarnya apa yang Amir nak ubah sebenarnya supaya kita di masa depan tak menyesal apa semua. Mungkin Amir nak kongsikan mungkin kesilapan Amir ke ataupun apa yang Amir nak ubah kalau diundurkan masa. Okay. First kali belajar pasal financial, kena ada investment, kena ada saving. Dan investment sentiasa dekat ilmu ataupun skill. Saving tu untuk emergency, untuk insurance dan sebagainya. Kena letak duit siap-siap benda tu dulu. Barulah barulah pakai duit yang selebihnya itulah. Yang kedua, kena always fikir pasal keperluan dan kehendak. Benda ni saya sendiri mengakulah pada tahun 2015. Aku juga manusia naik meletup masa tu. Lepas tanpamu, aku juga manusia. So tanpamu naik, dapat royalty baik, masuk gila. Pergi perjalanan naik gila. Aku juga manusia pun dapat banyak gila. Tapi kita tak buat saving, kita tak ada investment, kita tak ada ini dan sebagainya. Duit Amir ke mana masa tu? Semua pergi dekat ni lah, sewa rumah, barang-barang tapi rumah. kehidupan jugalah. Tapi dalam masa yang sama ada juga yang hari-hari pergi tengok wayang, hari-hari. So spend dia jadi macam overspend yang benda yang bukan keperluan lah. So first kali tadi financial, benda-benda saving, investment apa semua. Second is keperluan atau kehendak, itu memang nak kena selalu fikir. Macam saya sekarang ni nak beli gitar untuk perform pun saya fikir beribu kali. Sebab saya ada banyak gitar lain. Kenapa saya nak kena ada gitar yang baru pula? So saya akan cari excuse. So bila excuse tu tak cukup strong, saya tak beli lah. So keperluan atau kehendak. Yang ketiga, family kena first. Kalau tak kahwin lagi, your mom is number one. Please jaga mak baik-baik. Kalau jauh, call selalu, tanya khabar selalu bagi duit dekat mak. Orang kata doa ibu tu dahsyat, sangat-sangat dahsyat. Itulah terus, kita punya terus mustajab macam dia terus naik ke langit lah. Betul, dia tak ada tahan-tahan. So bila ada isteri, ada anak, bagi dekat isteri anak banyak. So lagi bahagikan dia orang, happykan dia orang. Apa yang dia orang nak bagi. Tapi kena faham jugalah, kalau benda tu tak mengikut syarak, janganlah bagi kan. Tapi kalau selagi macam selalu belanja dia orang apa semua tu, itu bagus. So benda-benda tu lah. Fikir pasal life, your life. Pastikan korang nanti tak menyesal apa yang korang pilih tu. Dan keputusan yang tak menyesal tu selalunya adalah benda yang korang suka lah. Buat benda yang korang suka, asalkan korang happy, korang bahagia, korang tak stres, itulah nanti dia akan berkembang di masa depan. Ya, dengar tu dia orang.
Satu nasihat untuk anak-anak muda yang orang kata bila dah berdarah muda kan, kita perhatikanlah macam berdarah muda. Kadang-kadang shock culture pun ada. Kadang-kadang kita tengoklah artis-artis yang baru nak naik pun dapat duit terus belanja, spend bermewah-mewahan. Tengok kita ada orang kata sifu kita bagi nasihat supaya kita orang kata ayolah, dunia sekarang serba berkemungkinan, orang kata apa-apa pun boleh jadi. Betul. Tapi kan bercakap pasal mental health, boleh kita bukan nak trigger apa, mungkin apa yang membuatkan Amir mengidap mental health tu, yang trigger. Sebab dengar cerita yang saya baca daripada portal adalah komen-komen daripada netizen, dan Amir tak nak baca apa yang terpapar dekat social media sangat, sebab memberi kesan ke dalam diri kita, terutamanya komen-komen yang mungkin negatif, yang boleh men-trigger kita punya feeling. So apa sebenarnya yang sebab utama benda tu? Okay, faktor kenapa ada mental illness ni ada banyak sebab lah. Salah satu sebab dia untuk saya sendiri, sekretari saya cakap it's my early childhood lah. Sebab ayah saya polis, tapi dia seorang polis jenayah berat. So memang dia punya stres tu level dia lain. Sebab hari-hari dia tengok mayat, hari-hari dia tengok benda-benda yang dahsyat-dahsyat lah. Lepas tu dia bawa pulang benda tu dengan segala image yang tak best tu tadi, dengan emosi dia yang barai tu. So masa kecil saya ada banyak traumatic event lah sebenarnya. Tapi bukan arwah ayah garang dia garang, tapi dia tak abusive. Cuma dia banyak main dekat mental kita lah. Psikologi kita, dia attack. Bukan ayah je, adik-beradik pun sama juga. Tapi mungkin sebab saya agak sensitif, saya pun tak tahulah. Orang seni memang gitu. Orang seni memang sensitif. Betul. Tapi in a way macam disebabkan early childhood saya tu, benda tu rupa-rupanya dia simpan, dia pendam dan disimpan. Bila dia dah sampai usia remaja dan dah dewasa, benda tu akan trigger balik kalau ada sesuatu yang trigger dia. Itulah dia. So itu yang trigger tahun saya 2017 tu. Betul. Yang trigger saya sebenarnya adalah first kali ketidakpastian dengan financial. Adakah benda ni dapat survive ke apa semua kan. Sebab as you guys know, dekat luar sana music industry is gamble thing tau. Kita spend 15,000, tak semestinya 15,000 tu akan get back. Maybe dalam 5 tahun baru dapat balik 15,000 yang kita spend tu tadi. Tunggu lagu tu viral kat TikTok lah. Kalau viral kalau viral. Kalau tak viral tak ada apa-apa lah kan? So the second thing yang triggered saya adalah masa tu saya mencari diri yang mempersoalkan semua benda masa tu. So mempersoalkan ataupun menyalahkan semua benda? Saya tak menyalahkan. Yang tak kena. Saya tak menyalahkan. Saya lebih kepada mempersoalkan. Sebab terlalu banyak ketidakadilan dalam music industry yang saya rasa macam tak best. Tapi dia orang tak dapat nak bersuara pun. Yang ketiga yang trigger saya adalah sampai bila masyarakat bebas bersuara walaupun dia bukan ahlinya. Itu yang saya geram lah, paling geram sebenarnya. Orang takkan puas hati, ada je benda yang dia nak cari dekat kita kan. Tapi kalau kita bukan ahli je, kalau boleh kita nak menegur tu pun dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang membina kalau boleh. Sebab kalau kita bukan ahlinya kan. Tapi kalau orang tu ahlinya sendiri pun, kalau dia nak menegur sekalipun, kena dalam keadaan yang berhemah dan baik jugalah. Tu saya belajar daripada YB Emianti. Saya ada isu dengan dia tu. Ada isu dia pakai lagu saya dekat Solidarity Muhyiddin Yassin. Masa tu saya templiak dia dekat Twitter lah. Lepas tu terus kena ban lah saya kan. Banyak ahli politik attack saya kan. Walaun orang cakap lah, walaun saya tak tahu pun walaun tu apa benda. So banyak kena attack dengan diorang. Masuk dekat live pun kena attack, live TikTok, masuk dekat ni. Cyber troopers ni. Lebih kurang lah. So bila dia attack tu, dia jadi macam in a way kita dah biasa sebenarnya. Nak melayan pun tak payah layan pun sebenarnya kan. Tapi bila baca, itulah dia masalah. Masalah kita baca kan. Kita baca. Oi, janganlah baca komen.
Tapi tak baik-baik boleh aku juga. pun baik-baik aku pun kena macam mana. Orang baik pun kena main itulah. sosial media ni. Betul. Ha. Jahat dia orang, memang sangat jahat. Tapi itulah, kalau boleh, kalau kita bukan ahli dia, kenalah. Kita kenalah macam Ignore. Contohlah kita nak komen pasal suara orang. Tapi kita bukan cikgu vokal. Boleh ke tak kita komen? Boleh. Tapi dalam keadaan yang berhemah, dalam keadaan yang membina lah. Janganlah terus cakap lucah apa semua, attack semua kan, mencarut semua kan. Benda-benda macam tu lah yang tak best sebenarnya. Boleh nak komen. Itulah manusia. Depresi, kemurungan ni bukan suatu benda yang remeh-temeh, benda yang zaman sekarang siapa-siapa pun boleh dap. Dan benda ni kadang-kadang benda tu berpunca daripada benda sikit je. Macam aku pun pernah juga kena depresi ni. Tapi bila dah tahu kita depresi, kita dah cari ubat terus. Yang masalahnya bila dah kecil, kau biarkan jadi macam orang jadi lagi besar. Betul. Sampai ke tahap ada satu cerita yang macam Amir pernah cuba membunuh diri dekat atas jambatan tu. Okey, masa tu macam mana keadaan tu? Okay. Bila ada perasaan down, depressed, yang sangat-sangat depressed kan. Bila perasaan tu sangat-sangat dalam, when you think about suicide, kau tak ada perasaan tau sebenarnya. Kau jadi rasa macam bila kau berdiri dekat atas jambatan tu, kau tak ada fikir macam walaupun kau belajar agama tinggi mana pun, walaupun kau solat hari-hari, kau zikir hari-hari, selawat hari-hari sekalipun, this is penyakit. Dia bukan kurang iman, dia penyakit. So penyakit ni benda ni real lah. Bila dah sampai tahap depression yang sangat-sangat teruk tu kan, bila kita dah think about suicide, tu baru fikir pasal nak suicide. Tapi bila dah dalam action, macam saya punya tahap hari tu, saya dah dalam action. Dan 3 kali benda tu berulang. Tapi mujur saya tak buat lah, Alhamdulillah. 3 kali 3 kali. Bukan 3 kali. Okey, betul turut hari yang sama, bukan. hari berlainan. Dia tempoh masa yang dekat, tapi dia bukan hari-hari. Dia benda ni kerap berlaku pukul 3 pagi lah. 3 pagi 3 pagi sebab isteri tak semua ada tidur. orang, semua tidur semua. Saya nak motosikal, pergi jalan dekat jambatan tu. So bila dalam keadaan that state kan, when you want to end your life, suicide, dalam keadaan depression kan, kita dah tak fikir pasal anak, kita dah tak fikir pasal agama, kita dah tak fikir pasal apa-apa dah. Benda tu dia adalah satu state yang di mana kita rasa macam useless ni aku. Apa aku buat ni? Aku apa ni? Dia perasaan yang turun tau. Dia menjadikan kita satu dalam state yang saya boleh cakap dia hina lah. Kita rasa kita hina, tapi bukan di mata Allah, bukan dengan Allah. Tapi kita hina tu, kita dok blame diri kita. Kita ni macam, kau ni nak jadi apa sebenarnya? Kau dah lah kau hidup. So benda tu datang dengan bisikan tau. Amir punya state tu lah. Dan kalau kita normal dalam keadaan macam saya sekarang ni, bila saya pergi kat jambatan tu ketar kaki. Sebab kita normal. Betul. Tinggi lah jambatan. Jambatan mana? Bawah tu ada highway. Jambatan mana? Dekat BSD lah. Bukan sungai. Bukan. Lah, jambatan highway. aku nak fikir jambatan ada air lah kan. Ui highway. Kalau jatuh bawah tu memang berderai. Digiling lagi kan. So bila dekat atas tu, memang kita tak fikir apa-apa dah. Kita just nak end life. Ya, mungkin masa tu terfikir macam ini saja jalan penyelesaian untuk masalah aku. Sebenarnya dia tak ada fikir sebenarnya. Tak fikir apa? Dia sebenarnya dia tak ada fikir waras lagi dah sebenarnya. Dia satu penyakit yang dia macam memang block everything and you feel numb. Kita rasa kebas dekat otak kebas dekat hati, kebas dekat segala benda, dan kita just rasa macam sangat-sangat down dan sangat-sangat depressed, dan kita rasa nak end everything. Tu je. Your wife tahu benda ni? Tahu, dia tahu. Tapi masa yang berlaku tu dia tak tahu. Dia tak tahu. Saya memang banyak diam lah kat rumah. So dia pun mula pelik lah masa tu. So first attempt, betul-betul atas jambatan ni, nak terjun ni, saya terbayang muka my wife and my kids. Terus saya macam, dia macam ada macam screen TV depan mata saya macam. Tiba-tiba terbayang benda tu. So terus macam okay, aku buat apa ni? Dia terus tanya balik, aku nak buat apa ni? Tengok bawah. Lepas tu nak terjun lagi, rasa nak terjun lagi ni. Terbayang lagi. Dia macam
ada siaran langsung kan. My wife and my kids tengah senyum. Terus turun isap rokok. Lepas tu tengok jam. Tak ada orang halang masa tu. Lalu lalang. Tak ada orang. Dekat si tempat tu memang kosong, tak ada orang. Isap rokok, tengok jam, pukul 4 dah. Dia pukul 3 dah, pukul 4 dah. Saya balik lah. First attempt because of my kids and my wife. Second attempt, masa tu mak baru lepas sekolah tau. Siang hari tu, pagi, petang. Lepas tu malam tu rasa benda tu kan. Keluar, pergi. Naik atas jambatan tu lagi, terbayang muka mak. Lepas tu muka ayah. Terus rasa macam aku tak kisah pun sebenarnya pasal mak ayah aku ni. Aku just nak end aku punya life ni. Tapi macam mana ni? Dia macam tiba-tiba otak tu daripada dia enam, dia ada doubt tu. Macam tak apalah kot. Dia terus turun. Dia macam buat je sendiri-sendiri je benda tu. Rokok semua. Lepas tu balik. And then the third attempt, the last attempt, saya naik atas benda tu, jambatan tu, saya tengok bawah. Masa tu dia rasa lain sikit. Dia rasa macam lagi ringan. Macam ringan untuk nak lepaskan kan. Nak pergi atas tu, lepas tu tiba-tiba rasa perasaan berat. Tiba-tiba menitik air mata. Pahal ni. Maybe sebab isyarat, body kita bagi isyarat kat kita supaya tak terjun kot. Tak tahulah kan. But at the end of benda tu, tiba-tiba saya terbayang muka arwah guru saya lah, Syiraji Ashman Shah. Tiba-tiba memang terpampang muka dia pakai sorban hijau dia tu, baju putih ada stripe biru tu. Saya nampak muka dia. Dia tengok saya, muka dia senyum. Lepas tu dia marah. Lepas tu saya terus turun. Sebab saya takut dengan dia. Bukan takut in terms of gerun dia marah ke apa, tak. Saya takut sebab dia guru spiritual saya. Dan saya tahu benda yang saya buat ni adalah tak boleh. So saya tengok muka dia, terus saya macam turun, tengok langit. Tiba-tiba dekat langit tu dia ada macam awan. Awan tu macam ada macam ayat apa huruf something lah. Saya terus macam ni petanda kot. Tu kan. Masa tu tengah-tengah tak ada apa-apa, tak ada apa-apa perasaan masa. Petanda lah kot cakap dah. So isap rokok. Lepas tu macam I think I need help. Dia terus macam tu tiba-tiba. Aku rasa aku kena cari pertolongan ni. Balik rumah tu terus WhatsApp Miasa. Bukan WhatsApp, pergi dekat Instagram Miasa, DM. Lepas tu dia reply. Lepas tu dah tak reply lah. Dia macam reply masa tu? Masa pukul berapa? Bukan masa tu lah. Dia message dia. Lepas tu tidur. Lepas tu bangun tu dan tengok dia dah reply. Dia kata apa? Lepas tu dia cakap lah boleh jumpa pergi office semua kan. Saya tengok balik, tak apa kot. Ada je macam tu tau. Dia macam dia nak tak tolong, tapi dia tak nak juga at the same time. Lepas tu pergi tanya nak pergi hospital. Macam nak pergi, tak payahlah. Ada je tu tau. Dia macam tak nak. This is the struggle orang-orang yang ada mental illness tau, penyakit mental ni. Diorang nak pertolongan, tapi sebenarnya diorang macam ada satu kuasa yang tarik diorang untuk jangan pergi juga at the same time. So siapa yang pergi jumpa sekretari apa semua ni memang diorang dah kuat lah maksud dia. Kuat dah. Hati dia memang kuat nak minta tolong. So ramai orang kat luar sana, dia tahu dia ada masalah ni, tapi dia nak pergi tapi ada benda tarik dia. Dia sendiri tarik diri sendiri. Dia tak cukup kuat lagi. So last kali saya teringat lah ada member tanya khabar dekat dia. Member ni memang sekretaris lah. Tanya khabar dia semua. Dia ajak minum kopi. Sebab dia rasa dia nampak gambar-gambar saya dekat Instagram masa tu. Semua gambar saya daripada colour tiba-tiba black and white. Black and white. So sebab saya rasa macam meninggal lah. Semua gambar saya lepas masa tu semua gambar saya black and white. Mesti orang perasan lah. Dia perasan lah. Member saya tu memang kawan lama. So memang dia tengok ni ambil something ni kan. Dia ajak, saya tanya khabar, dia ajak minum. Okey lah, kita lepaskan dia. Kopi-kopi dengan dia. So dia cakap, kau okey tak Mei? Aku okey. Boleh gelakkan dia semua kan. Tapi masa tu lah dia sebenarnya dia trick saya dengan question dia kan. Lepas tu kantoi. Dia tahu okey. Betul, ambil cerita semua tu. Saya tak cerita lagi. Lepas tu second session dengan dia minum kopi tu, barulah saya open up dengan dia lah. I need help, cakap kan. So baru dia macam it's okay.
So makanlah segala apa Lezoropam lah, apalah ubat-ubat tu. Tapi masa saya tengah heal tu, saya ambil benda tu, buat meditation dan apa semua. Oh, pergi hospital? Dengan dia lah. Dengan dia je? Dengan dia, dia pergi transfer dekat hospital lah. So dapat habis tempoh saya dengan dia tu, dia bagi saya 2 choice. Kau nak teruskan ke tak ubat ni? Saya cakap dia, saya nak try lah untuk tak ada ubat, cakap dia. Tapi cara dia agak susah sikit lah. Dia kena ada habit, dia cakap kan. So start lah habit ubat tu untuk menenangkan atau untuk apa? Menenangkan. Dia jadi stone. Dia berapa jenis ubat? Kaya sikit. I think dalam 3 macam tu lah. Tapi berfikiran waras lah kan? Dia separuh waras lah. Dia macam dia melayang macam tu kan. Tempat tidur ke? Ada yang tidur, dia boleh buat tidur juga. Ada yang dalam keadaan sedar pun, kalau kita kerja kan, kalau kita nak buat something, kenalah bangun kan. Benda macam tu lah. Faham. So ambil decide untuk try ambil yang apa, without ubat dah. So kita belajar macam mana nak cope, macam mana nak kenal emosi, macam mana nak. So benda tu dia takkan hilang, benda tu akan ada. Tapi kita belajar macam mana nak control. So semua orang sebenarnya ada that depression, ada that anxiety. Cuma tahap dia. Adakah dia tinggi atau dia rendah. So kalau dia tinggi, how to control it. Kalau yang tak boleh control, dia akan ambil ubat. Macam tu lah. Kejut juga dengan cerita ni. So lepas tu Amir berehat daripada social media. Macam mana nak handle social media? Saya delete. Delete. Memang delete lah dekat iPhone. Semua social media tu buat seketika waktu. Sebab saya nak asingkan diri dari dunia. Asingkan. So alhamdulillah bila asingkan tu kan, otak jadi lagi clear. Lagi sangat-sangat clear. Lepas tu saya buat juga intermittent fasting masa tu. Saya buat untuk clearkan otak lagi lah. Untuk bagi dia tak ada fogging semua. Lepas tu saya buat meditation, affirmation, visualization. Semua tu belajar daripada internet ataupun kawan ajar? Pergi kelas. Ada kelas Tuan Afnan kelas Rosli. untuk healing tu? Bukan healing lah. Dia kelas, nama kelas dia Metamorphosis 2.0. Wow. So nama guru dia Tuan Afnan Rosli. Dia ajar apa? Dia ajar macam mana nak jadi manusia. Cuci balik kan. Cuci balik. Macam reset our mind, our body kan. Betul. So apa yang dia ajar tu saya praktikkan lah. For like 6 months macam tu. 6 months jadikan dia habit lah. Sampai kita tak rasa pun benda itu kita buat dah. So lepas 6 berjaya tu, kelas tu berjaya mengubah. Dia berjaya membuat saya dapat kontrol. Tapi dia akan ada episod-episod yang saya tak boleh kontrol juga sebenarnya. Ada. Tapi dia tak adalah sampai macam tahap saya nak suicide lagi dah. Tak adalah. Alhamdulillah. So lepas tu baru keluar Hamba Music tu. Masa tu lah. Masa Hamba tu. Masa tu lah Hamba Music tu. Saya tengah healing masa tu. Mate, betul lah. Setiap manusia ada titik fasa terendah dia dalam hidup dia. Sampai ke macam aku sendiri pun ada juga barang-barang yang aku macam tak perlu aku jual balik semata-mata nak dapat nak dapatkan macam yalah, earning kat YouTube kan ups and down kan meh. Kadang-kadang sekarang ni pun lagi teruk kan. So adalah macam gadget-gadget yang aku macam tak guna dah ni, so jual kan. So ada tak macam Amir terpaksa gadaikan semua barang-barang muzik. Masa tengah healing tu, coping tu, masa tu lah paling banyak saya jual barang sebenarnya. Saya jual gitar Martin. Saya jual gitar favourite saya, apa nama gitar Fender. Fender favourite saya. Banyak gitar kan? Banyak. Tapi benda sama. Semua untuk dia ada lain-lain. Dia lain-lain pula. Lain-lain frekuensi. Frekuensi lain. So bila kita main tu, ni sound lain, ni sound lain. So akhirnya saya jual lah. Banyak gitar saya jual. So apa yang paling berharga? Yang paling berharga yang ada nilai sentimental value? Gitar Martin tu lah. Martin tu. Martin. Beli kat mana? Saya beli dari orang juga, second hand. Tapi sebabkan kayu dia tu dah matang, dia dah solid. So Asma jangan pegang ya, Asma. Astagfirullahaladzim. So bila kayu dia tu dah matang, kayu dia akan lagi mahal tau sebenarnya. Lagi lama? Lagi lama lagi mahal. Lagi matang kayu tu. Dan kayu tu pula dalam state yang di mana dijaga.
kelembapan dia dan sebagainya. So benda tu bagi saya, bila saya pegang, bila saya main gitar tu memang sebati dengan frekuensi badan saya lah. Saya pergi repair gitar tu pun dalam 600 setengah macam tu. Beli 2,000 lebih, jual repair 600 setengah, jual. Lepas tu siapa beli? Masa tu ada ayah kepada student. Dia macam dia suka gitar tu. Tak apa mate, lepas dapat menang AJL ni beli balik. Kau beli balik barang-barang yang kau dapat, yang kau dah jual tu. Itulah, insyaAllah. Banyak gitar ni. Bukan gitar je lah, dia termasuklah mikrofon apa semua. Benda-benda tu pun saya jual. Ada a few things yang kecil-kecil, macam benda-benda hobi saya pun saya jual juga. Benda-benda yang dulu saya banyak bracelet ni. Bracelet, accessories saya banyak. Itu pun saya jual juga. Jual kat mana? Kat Carousel. Aku dah agak dah. Ni motosikal Vespa tahun 69. Ui, klasik tu. Pun jual juga. Jual murah pula tu. Ya Allah. Betul, Carousel. Sangat murah Yes, aku bukan apa, aku dah jual handset semua. Kan handset kan biasa kan Samsung owner kan bagi free aku untuk review kan. Macam aku guna ke tak? Faham? Takkan banyak sangat sebab lama kan, benda-benda lama. Barang-barang gadget ni kalau dah lama lagi lah murah. Tambah pula Carousel tu. Kan. Untunglah orang beli tu. Ya. Aduh. Okay mate, kita dah sejam lebih ni mate. Kita tak nak ambil masa banyak. Mungkin kita tanya berapa lagi. Okay dah. Apa nak kita lagi ya, Oh mate, semalam aku baca. Satu berita keluar semalam. Utusan. Okay, apa satu Sailang tu. Okay, mana-mana industri ke, mana-mana kerja ada memang benda ni akan berlaku bila orang kata bukan dengki saja, sebab-sebab lain, sebab nak duit. Mungkin dia nak hidup. Bila dah kabel tu masuk kan, macam tak payah ambil dia ni, ambil aku macam tu. So dunia industri muzik dipenuhi dengan benda-benda yang job sailang ni kan. Betul. Aku bukan nak tanya Amir siapa artis terkenal tu Amir. Bagi hint sikit, macam cerita sikit. Jangan bagi hint lah. Tak boleh. Okay. Sebab ni aib. Betul. Okay. Benda ni basically adalah satu prinsip jugalah sebenarnya. Bila dulu kan kita selalu develop artis. Bukan selalu develop sebenarnya. Ramai yang datang minta lagu. Amir nak jadi artis. Bang, macam mana nak jadi artis? Bang, ajar saya jadi artis. Bang, ada lagu ke tak bang? Saya nak ni. Okay, kita layan semua orang yang tu. Sebab kita pun start macam tu juga kan. Kita bagi dia orang semangat lagi lah kan. So along the way tu banyaklah artis yang kita dah develop. And then disebabkan kita ni adalah independent, kita tak ada duit fund sendiri apa semua. So benda tu jadi susah lah nak promote diorang apa semua. Kabel pun tak besar lagi masa tu kan. Lepas tu tiba-tiba ada orang lain ambil artis 1, artis 2, artis 3. So ada orang sailang 1, sailang 2, sailang 3, sailang 4. So dia jadi macam okay, aku ni kira macam tempat permulaan diorang lah kot kan. Lepas tu diorang batu loncatan. Batu loncatan lah. Tapi tak ada orang claim pun. Dan aku sendiri pun malah nak claim dekat artis baru ni lah, yang aku yang bawa diorang dulu semua kan. So kita buat nak jaga diorang pun ikhlas kan. So biarlah diorang, alhamdulillah lah diorang ada opportunity lepas tu banyak dengan artis-artis yang famous tu. So artis yang famous pun bukan 1, 2 tau. Ada lebih 1, 2, 3, 4. So lepas daripada kejadian tu kita stop lah develop artis. Kita rasa macam kalau aku develop kan kena sailang lagi kan. Tak payahlah. Tak payah kot, tak apalah. So dan bukan benda tu saja, bukan sailang artis saja tau. Dia ada juga case yang macam saya kena tipu, saya kena sailang job kerajaan. Kan government punya job kan besar. Lepas tu saya kena sailang job idea saya digunakan oleh orang lain. Tu yang kata kalau apa-apa idea jangan bagi tahu dekat siapa-siapa. Tapi orang tu orang legit. Orang yang dalam badan tu yang sepatutnya
meluluskan benda tu. Oh, okay. Tapi dia pergi ambil ID kita. Yang meluluskan pun tak amanah. So kena juga. Akhirnya ID saya dia orang gunakan. Dia orang buatlah event pakai ID saya tu. Tapi tak ada satu hasil pun. Itulah kata tak berkat. Tak berkat. Tak berkat kata. Dan bukan sekali. Copy paste idea orang. Betul. Dan bukan sekali. Sebab itulah kita, macam saya sekarang ni lebih berhati-hatilah dalam apa. Kalau ada proposal ke apa ke, saya memang simpan sendiri. Kalau pitch pun saya yang akan pitchkan. Macam itulah. Artis pun saya dah tak develop sekarang ni. Saya ada banyak talent under Pondok Seni, sekolah songwriting online saya. Apa yang paling menjadi sekarang? Yang anak murid? Saya tak jaga diorang, tapi diorang naikkan diri diorang sendiri lah. Tapi sekarang datang ni, berguru lah. diorang ni Suhail. Suhail. Suhail ni dia baru masuk finalis untuk 30 finalis Ali Anugerah Lagu Indie. Dekwa Chua apa, ada lagu baru yang dirilis. Lepas tu adalah banyak jugalah sebenarnya talent saya banyak masih dekat underground punya level lah. Ada orang mencuba untuk crossover. So apa-apa yang saya boleh bantu memang saya akan bantulah sebenarnya diorang ni. Cuma saya dah tak nak buat macam dulu lah. Saya tak nak jaga diorang. Kalau saya jaga diorang kan kena hilang sakit lagi ni. Macam itulah. Manager salah satu manager yang membangunkan ataupun develop your career. Jolie. Kawan punya kawan. Sebenarnya aku pun hidup di zaman di mana aku pergi event dengan Jolie. Dia yang heret aku pergi event. Jolie, aku terima kasih. Walaupun mulut kau macam puaka. Pergi tengok konsert Madonna pun sebab kau. Kenangan dengan Jolie. Walaupun dah tak manage lagi. Mungkin ada banyak benda yang you belajar dengan pasal Jolie. Okay, dia ada banyak benda, tapi aku point out satu lah. Okay. The biggest thing that I learn from him is dia jaga aku selama ni tanpa apa-apa return. Dia tak pernah minta 1 sen daripada duit show aku. Serius tau? Serius. Setengah orang ambil macam dia tak ada percentage langsung. Dia sentiasa bagi aku dulu. Kau simpan. Lepas tu dia yang paling aku ingat lah. Dia cakap ni, May, nanti kau dah mampu untuk apa legacy yang aku tinggalkan, apa cara aku ajar kau ni, apa benda yang aku jaga kau ni, this is legacy. Dia cakap aku nak kau pass down dekat orang lain juga nanti. So apa ilmu yang aku bagi kat kau, aku just nak kau pass down. Aku tak nak 1 sen duit kau, aku just nak kau pass down benda ni. Dia cakap. So itu yang Amir tengah buat dengan Pondok Seni lah. Basically kita pass down ilmu dan sebagainya. Aku pun lama tak jumpa Jolie ni. Yalah, biasalah bila ada yang cakap lah pasal dia yang macam dia kehilangan ayah dia, ibu dia. Dua-dua tak ada. Dua-dua dah tak ada dah. Dan hari tu dia kena cerita lah, dia pun mengalami depression juga. Betul. Depression je. Dia kena sakit jantung tu. Oh ya ke? Lepas tu dia depress juga. Depress tu dah lama dah. Sekarang dia nak kurangkan berat badan sekarang ni dekat posting-posting dia. Dan dia tengah heal lah, dia tengah heal diri dia. Selalu juga pergi ziarah dia dekat Kelang. Oh iyalah. Pergi jumpa anjing dia, apa, Cleopatra. Hubungan tak putus lah dari situ. Tak putus ya. Okay mate, perancangan selepas AJL, mungkin sekarang ni dah fokus kepada AJL je. Biar kalau show-show ada 2-3 you pergi lah. Show yang sebelum AJL last kali adalah hari Sabtu ni, Atas Angin, barbecue session. Lepas Atas Angin tu memang fokus for AJL, kita takkan ambil show. Habis AJL baru kita akan start show balik. Seminggu berapa kali berlatih? Dengan band seminggu sekali. Tapi dekat rumah sendiri hari-hari lah. Hari-hari berlatih vokal. Hari-hari kita practice balik breathing semua lah. Lepas tu lepas AJL InsyaAllah kita akan release single baru. Reveal tajuk? Boleh juga. Alang-alang. So kan lagu Hasrat kan belakang dia, ku ingin pulang. So ingin pulang itulah tajuk kepada lagu baru. Ingin pulang. Oh ini sambungan kesinambungan daripada Hasrat. Bukan. Dia tajuk je sambung. Tajuk je. Lebih kurang tajuk dia. So tajuk dia tu Ingin Pulang. Lagu ni akan release InsyaAllah lepas AJL, sebelum puasa lah.
Dan lagu ni lagu Cerita baru pasal tu, apa? cerita pasal kita, keinginan kita nak balik kampung dan merindui suasana Ini kampung. ni sebenarnya raya. Tapi bukan lagu raya. Tapi akan macam balik kampung lah. Yes. Arwah yang Sudirman tu. Lebih kurang lah, lebih kurang. Tapi lagu dia tak adalah rancak macam tu. Tak. Lagu dia ada sana nak cakap. Okay, nyanyi sikit lah. Sikit. Chorus dia. Okay. Aku rindukan saat pertemuan kita di desa penuh gelak dan tawa. Aku rindukan something like that. Ni eksklusif dekat podcast Porak Sini Habis Sini Amir. Amir banyak bagi input kat kita. Banyak cerita yang dikongsikan. Semoga usaha yang gigih untuk melangkah ke AJL 38 ni akan diberkati, akan mendapat perhatian daripada juri-juri yang bagi markah tu. Dengan cerita Meh, dia orang yang sebelum-sebelum ni, dia orang bagi markah awal Maksudnya dia dengar. Okay, dia macam ni. Sekarang ni macam mana? 75% before show. So sekarang ni lah yang ni kan. Momen ni lah sekarang ni. So masa show nanti dia akan ada 25%. Untuk dari segi apa dia kreativiti persembahan. Persembahan semua benda. So 75% awal tu untuk lagu. Tapi 25% tu adalah hari kejadian lah. Itu yang menentukan so, antara maksudnya kata juara ke tak. Korang yang final-finalis ni dengan bersuara untuk dapat 35% lah. Tapi tak 25. Apa. Tak tahu lah 25. 25 tu berapa markah penuh nak dapat markah penuh ni? Macam mana tu Good luck Meh. Do the best Meh. Yakin boleh. InsyaAllah. So make sure semua orang yang datang hari tu, yang tengok dekat TV juga, yang kat YouTube, semua menangis. Apa yang kau janjikan? Yang kau janjikan apa? Amin. Bagi harapan. Ada harapan je lah. Bagi harapan. Jangan kata tengah-tengah tu dia nak akan naik sikit, kasi rancak sikit. Kata di setiap lorong yang gelap pastinya akan ada cahaya di penghujungnya. Itu dia jalan cerita dia. Masya-Allah. So, thank you so much Amir. Banyak masa untuk kita podcast Porak Sini Habis Sini. Semoga karya Amir terus kita berkembang. Jangan putus harap. Terus ada karya-karya terbaru daripada Amir. Amin. Alright. Dia antara khazanah muzik Malaysia antara yang macam dia bab kata orang kata apa, masterpiece, orang yang suka buat karya untuk diri dia sendiri. Tapi sebenarnya kalau keluar terus menyinar, orang kata kan. Walaupun untuk diri sendiri tapi terus menyinar untuk orang ramai. So nasihat sedikit untuk penonton-penonton kita yang sekarang ni. Apa saja yang mesej yang ingin disampaikan, ke kata-kata hikmah, ke pesanan untuk support Amir yang pasti kat AJL. Hashtag apa Meh? Hashtag apa Hashtag Hasrat. Tim Hasrat. Tim Hasrat. Okay, go. Untuk mereka, untuk korang semua yang dekat luar sana, saya buat muzik, korang nak kena jelas saya buat muzik ni bukan untuk populariti, bukan untuk duit, wang ringgit dan sebagainya lah. Tapi saya buat muzik, saya berkarya ni untuk meninggalkan legacy dan untuk dengan harapan lagu-lagu saya ni ada manfaat untuk korang bila korang dengar. Dan saya harap album ketiga saya nanti korang give it a listen lah hujung tahun. Dan single baru saya juga nanti, Ingin Pulang. Hopefully lagu Ingin Pulang ni dapat reach out dekat korang supaya korang balik kampung beraya tahun ni. Itu tujuan dia. Itu tujuan lagu tu. Okay. Dan itu sajalah. Terima kasih. Alright, thank you so much Meh. Sama-sama. Okay, kepada korang yang sedang mendengar sampai daripada awal sampai habis, jangan lupa untuk saksikan AJL 38 pada 3 Mac ini di Axiata Arena. Yang dah beli tiket tu, aku ucapkan tahniah sebab ramai yang tak dapat tiket walaupun aku penuh kan. Tengoklah dekat YouTube, dekat tonton dan juga di TV3. Thank you so much for watching guys. Bye bye. Assalamualaikum. Salam. Thank you. This is how we do this.